Kota Kinabalu. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Speaker atas peluang yang diberikan kepada Kota Kinabalu untuk menyertai perbahasan peringkat dasar untuk Belanjawan 2021. Pertama sekali saya ingin berbahas tentang peruntukan untuk kesihatan. Sabah merupakan negeri yang paling menderita akibat penularan wabak COVID-19 ini. Kita ada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tempohnya yang paling lama di Sabah yang bermula daripada 13 Oktober sampai ke 6 Disember. Dan setakat 9 November 2020, kes yang sah positif COVID-19 di Sabah adalah melebihi 20,000 pesakit. Jumlah pesakit yang paling tinggi di Malaysia. Dengan demikian, jelas sekali peruntukan yang mendesak bagi menangani krisis kesihatan yang berlaku di Sabah ini harus diberikan keutamaan yang sewajarnya. Secara hakikatnya, Sabah telah lama menghadapi masalah sistem kesihatan awam sebelum penularan wabak COVID-19. Lebih 1/3 penduduk Sabah tinggal melebihi 5 km daripada skala jenis kemudahan kesihatan. Kekurangan pakar dan peralatan berubatan memaksa pesakit yang ingin menerima rawatan atau rawatan lanjutan terpaksa dirujuk ke hospital kerajaan yang berada jauh dari rumah kediaman. Setakat ini terdapat 24 hospital kerajaan dan 300 klinik kesihatan kerajaan di seluruh Sabah, tapi masih tak dapat menampung sepenuhnya keperluan rakyat negeri ini. Nisbah rasmi doktor dengan penduduk di Sabah, yaitu 1 doktor kepada 856 pesakit, 856 penduduk berbanding dengan 1 kepada 454 pada peringkat nasional. Menimbulkan cabaran kepada hospital dan barisan hadapan apabila kes baru COVID-19 meningkat mendadak setiap hari. Ramai anggota kesihatan dan frontliners di Sabah terjangkit. Barisan hadapan yang sihat terpaksa bekerja lebih masa dan secara berterusan bagi menampung keperluan pekerja kesihatan terutamanya di hospital di sekitar Kota Kinabalu, Sandakan, Latatu, Sempurna dan Tawau. Hospital kerajaan di sekitar Kota Kinabalu dan Sandakan pula terpaksa menutup klinik bakar bagi memberi tumpuan sepenuhnya kepada pesakit COVID-19. Ada yang seketika sampai 72% daripada intensive care unit ICU telah occupy. Ini mungkin menyebabkan ada juga pesakit dengan penyakit kronik yang lain tak dapat menerima rawatan yang sewajarnya. Disebabkan kekurangan infrastruktur kesihatan, baik alat ujian, saringan atau katil pesakit. Dilaporkan pernah lebih 10,000 backlog ujian pernah tertangguh seketika dan kita pun ada 34 PKRC, pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah yang diubah sesuai dari berbagai jenis aset kerajaan seperti Dewan Serbaguna, stadium dan sebagainya untuk mengatasi kegangan tersebut. Saya merakamkan ribuan penghargaan saya terhadap Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang telah bertungkus lumus meningkatkan keupayaan mereka untuk menangani situasi di Sabah. So di sini di atas soalan siapa yang takut mati itu. Selain menambah kapasiti katil untuk pesakit, ratusan anggota perubatan dan kesihatan awam dari merata Malaysia turut dikerahkan ke Sabah bagi membendung situasi penularan pandemik di sana. Namun persoalannya, apakah rancangan dan tindakan kerajaan persekutuan untuk mendekatkan jurang atau gap sistem kesihatan awam di Sabah dengan peringkat nasional dalam jangka masa panjang? Ini yang lebih penting. Dan saya rasa daripada kita mempersoalkan di manakah Ketua Pengarah Kesihatan atau Menteri apabila berlakunya penularan wabak di Sabah, lebih penting kita nak tanya di manakah peruntukan untuk kesihatan di Sabah. Dan dalam Belanjawan 2021 yang dibentangkan Jumaat lalu, tiada data pemecahan ataupun breakdown dengan izin perbelanjaan pembangunan bagi penjagaan kesihatan mengikut negeri-negeri. Saya ingin memohon agar Menteri Kesihatan boleh memberikan maklumat pecahan tersebut, terutama Sabah yang amat memerlukan peruntukan tersebut. Kerajaan harus menyediakan kemudahan kesihatan baru, menaik taraf kemudahan kesihatan sedia ada di seluruh Sabah dan memperkenalkan skim yang khusus untuk Sabah, supaya golongan yang memerlukan mendapat akses secara optimum dalam perkhidmatan kesihatan. Liputan penjagaan kesihatan asas di kawasan luar bandar juga perlu ditingkatkan dengan menyediakan klinik bergerak dan pengenalan semula perkhidmatan doktor udara, flying doctor yang ditamatkan Jabatan Kesihatan Sabah pada 2016. Betapa baiknya kalau kita masukkan butiran jasa di bawah KKMM dan pintakan anggaran 85 juta ini ke KKM
khusus untuk pembangunan kesihatan di Sabah. Bukankah Sabah yang merupakan rakan kongsi setara penumbuhan Malaysia lebih berlayak mendapat sumber kewangan yang lebih berbanding dengan unit propaganda parti pemerintah? Saya akan sokong belanjawan 2021 jika dapat pindahan ini. Memandangkan Sabah merupakan pusat bagi gelombang ketiga pandemik COVID-19, saya ingin mencatatkan bahawa rakyat di Sabah diberikan keutamaan untuk menerima vaksin COVID-19 yang dijangka tersedia pada tahun depan. Tuan Speaker, dengan krisis kesihatan yang berlarutan di Sabah, ia telah bermula dari arena kesihatan dan sekarang sampai ke arena sosioekonomi. Di Sabah ini memang kata kemiskinan antara yang tertinggi di seluruh Malaysia, 19,5% isi rumah tangga, berbanding dengan 5,6% peringkat nasional. Dan angka-angka tersebut belum termasuk rakyat yang baru jobless maupun pay cut. Apatah lagi dengan golongan yang tanpa dokumen sah. Dengan latar belakang tersebut adalah penting untuk memastikan perlindungan sosial dan kebajikan tersedia. Bantuan makanan merupakan tanggungjawab kerajaan yang paling asas. Terdapat ramai aduan dan keluhan dari rakyat bahawa penduduk yang terkurung di beberapa kawasan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, seperti di Tawau, Sempurna dan Latadu, sukar mendapat bantuan makanan. Dan dilaporkan juga bahawa pada 3 November, Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Hajiji memberi amaran keras kepada petugas di semua daerah di seluruh negeri supaya menyegerakan untuk menyampaikan bantuan makanan kepada penduduk yang terkesan akibat wabak ini. Ini membuktikan bahawa kerajaan GIS sendiri pun mengambil maklum terhadap proses pengagihan baku makanan yang kurang berkesan dan lewat sampai kepada penerima. Dan di sini saya ingin merayu dan menyuruh kepada kerajaan Perikatan Nasional, let us adopt all of government and whole of society approach dalam mentepani cabaran pandemik COVID-19. Ini kita bersama. Pihak pembangkang sudi membantu dalam pengagihan baku makanan yang bermisi humanitarian. Tuan Speaker, saya juga tertarik dengan pengumuman 100 juta ringgit Malaysia kepada sedia Sabah Economic Development and Investment Authority untuk melengkapkan kemahiran baru kepada tenaga kerja yang terjejas teruk akibat penutupan kesempatan bagi pelancong asing akan memudahkan mereka mendapat peluang ke atas sumber pendapatan mereka, baru. Persoalan saya, bagaimanakah mereka yang berminat memohon untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini? Apakah khusus-khusus kemahiran baru yang diperkenakan? Adakah sedia akan menyediakan prosedur-prosedur yang jelas bagi memohon? Sila Menteri memberikan jawapan. Dan saya juga berterima kasih kepada usaha geran khas prihatin tambahan RM1,000 kepada lebih kurang 20,000 penerima di Sabah, iaitu merangkumi pemandu taksi, e-hailing, kereta sewa dan pemandu pelancong, peniaga dan menjaga di Sabah yang terjejas teruk ekoran kekurangan kehadiran pelancong akibat COVID-19. Tapi di sini saya ingin menyuruh bahawa Menteri kena lihat kepada pemandu pas sekolah supaya yang bantuan RM1,000 ini juga sampai kepada mereka. Dan juga ada laporan bahawa sampai sekarang yang RM600 yang diumumkan pada Mac lalu di bawah yang inisiatif prihatin itu, ada juga membantu pas sekolah di Sabah belum menerima mereka. Dan namun masih ada golongan-golongan tertentu yang berasa yang geran khas tersebut tak cukup dan mendakwa belanjawan 2021 ini tidak menghargai sumbangan ekonomi dari sektor penerbangan, sektor hotel, sektor agensi pelancongan, dan sektor hiburan dan seumpamanya ini. Dan di sini, Tuan Speaker, untuk memulihkan ekonomi di Sabah, kerajaan harus lebih banyak melabur pada projek pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, semasa kemerdekaan besar di Amerika pada tahun 1930-an, Presiden Roosevelt mengusulkan perjanjian baru New Deal di mana kerajaan melabur lebih banyak dalam pembangunan infrastruktur untuk merangsang pemulihan ekonomi dengan cepat. Melabur sejumlah besar untuk memerangi wabak memang dapat meringankan tekanan ekonomi masyarakat umum untuk jangka masa pendek, tetapi belanjawan terbesar belum dapat membuktikan manfaat bagi Sabah dalam jangka masa panjang. Sabah sebagai negeri yang paling menderita wabak ini akan menghadapi cabaran untuk keluar daripada krisis ekonomi berbanding dengan negeri lain jika kerajaan tidak memperuntukkan lebih banyak sumber untuk membangunkan Sabah. Kerajaan berkata harapan yang terdahulu meningkatkan dana pembangunan dari 4 bilion pada tahun 2019 kepada 5,2 bilion untuk tahun 2020 untuk Sabah. Namun dalam belanjawan 2021 ini,
Sabah hanya diperuntukkan sejumlah 5,1 bilion ringgit Malaysia peruntukan pembangunan, sedangkan belanjawan 2021 ini dikatakan belanjawan yang paling besar, mencecah rekod sejarah dengan berbelanjaan lebih 300 bilion. Tiada projek berimpak tinggi di Sabah selain satu atau dua seperti projek pembesaran pelabuhan Sepanggar dan pembinaan lebuh raya diteruskan, Pen Borneo ini diteruskan di Sabah. So, but it's nothing new. Bukan saja tiada projek infrastruktur yang baru untuk Sabah, kerajaan juga mengurangkan peruntukan pembangunan jalan raya untuk Sabah. Saya rasa ahli Parlimen Kinabatangan yang juga merangkap Menteri Kerja Raya Sabah ini mesti tanya kepada penurunan drastik perbelanjaan pembangunan untuk jalan raya di Sabah. Seperti contoh, jalan-jalan besar di Sabah, yang putiran jalan-jalan besar di Sabah turun daripada 60 juta pada tahun 2020 kepada 100 ringgit sahaja pada tahun 2021. Saya kurang pasti ini typo ke atau tidak. Dan naik taraf dan memulihkan jalan turun daripada 210 juta kepada 32 juta untuk tahun depan, dan pembinaan jalan-jalan turun juga daripada 106 juta pada tahun 2020 ke 34 juta 2021. Keseluruhannya dikurangkan daripada 412 juta kepada 153 juta untuk peruntukan pembangunan jalan raya dan jambatan di Sabah. Macam mana saya boleh menyokong belanjawan 2021 ini dengan penurunan drastik untuk perbelanjaan pembangunan jalan raya di Sabah? Kepada Menteri Tenaga dan Sumber Asli, saya mendapati masih terdapat peruntukan pembangunan sebanyak 458,87 juta untuk SESP, Sabah Electricity Sdn Bhd. Saya ingin bertanya, apakah yang berlaku dengan proses pengambilan semula untuk SSP oleh Kerajaan Negeri Sabah? Manakala bagi 7 juta yang diperuntukkan untuk program kecekapan tenaga dan tenaga diperbaharui, bagaimanakah yang akan diagihkan dan berapakah akan diagihkan kepada Sabah? Kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air, terdapat peningkatan peruntukan yang agak mendadak bagi Jabatan Pengaliran dan Saliran, yaitu dari 9 juta ringgit Malaysia pada tahun 2020 sehingga ke 1,1 bilion pada tahun ini, pada tahun yang depan. Sudah tentu pengurangan banjir adalah penting, dan saya ingin bertanya bagaimanakah ini dapat dilakukan untuk mengelakkan berlakunya banjir di kawasan Kota Kinabalu, terutamanya di kawasan Litu. Dan kepada Menteri Pengangkutan, pada tahun 2016 mantan Perdana Menteri Pekan telah mengumumkan bahawa BRT, Bus Rapid Transit, akan disediakan di Kota Kinabalu dengan berbelanjaan 1 bilion ringgit Malaysia. Tetapi sampai sekarang masih tiada perkembangan. Apakah program transformasi perkhidmatan bas henti-henti SPST yang disebut dalam ucapan bajet Menteri Keuangan, bagaimanakah ia dapat menambah baik sistem pengangkutan awam di Kota Kinabalu? Dan saya ingin bertanya berkenaan program dana bantuan sementara bas henti-henti ISPSF dan insentif untuk bas bulanan tanpa had MY 100 atau MY 50. Adakah program-program atau insentif tersebut akan dipanjangkan kepada rakyat di Sabah dan bilakah ia akan dilakukan? Tuan Speaker, belanjawan 2021 ini seharusnya dilihat sebagai belanjawan perpaduan yang merentasi parti kerajaan dan pembangkang. Malah yang di Pertuan Agung juga telah menzahirkan harapan kematangan berpolitik, disemarakan demi keselamatan dan kebajikan rakyat serta kesejahteraan negara yang amat terkesan akibat bencana wabak COVID-19. Dengan kata-kata demikian, saya berharap Kerajaan Perikatan Nasional dapat membuat pindahan belanjawan 2021 dengan mempertimbangkan 6 cadangan utama daripada Pakatan Harapan dari pihak sebelah sini. Dan juga yang pentingnya melanjutkan tempo moratorium 6 bulan lagi dan memasukkan butiran jasa dan sebagainya. Harap dengan memupuk semangat bipartisanship, memenuhi hasrat rakyat dan agung dan menyambut seruan agung untuk mengetepikan perbezaan dan kepentingan parti atau peribadi demi kelangsungan negara di saat-saat genting wabak COVID-19 ini. Dan saya mengesyorkan ini bermula dengan satu gesture yang baik daripada Perikatan Nasional supaya tidak bertanding di PRN sepatu sapi yang akan datang selepas peninggalan mantan Menteri Undang VK Liew. Dan ini membuka peluang untuk pentadbiran nasional. Minta rumuskan Wabi hingga 12. Ya ini yang sekian, terima kasih. Ini saja.
Thank you. Terima kasih Yang Berhormat Kota Kinabalu. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Cameron